Hai you all. Okay, hari ni Cik Iman nak sharing dengan you all tutorial buat baby nest. Baby nest bentuk kolam, bentuk bulat. So you all, kita guna dua fabric satu cotton. Ambil bidang 60 sebab kalau bidang 45 tak cukup. Sebab kita buat besar lah, selesa. Jadi kita gunakan bidang 60 kain cotton. So yang ni pula minky dot, kain minky dot. So agak lembut lah, sangat lembut lah. Dan juga selesa lah untuk baby. Kalau kain minky dot ni memang bidang 60 lah. Kita guna dua fabric ni lah. Okay, yang ni kain customer Cik Imah. So you all, kalau kita nak buat apa ni, baby nest ni kan, kita guna fiber je lah. Sebabnya kalau kita guna ke kabu, kita tak boleh nak cuci. Kalau kita guna fiber, kita senang lah nak hantar ke dekat dobi ke kan, kita nak basuh sendiri ke. Jadi Cik Imah sarankan you all boleh guna fiber lah, fiber yang lembut. So kita buat baby nest ni, kita sumbat je terus dalam dia. Macam tu. Kita sumbat dan terus jahit. Macam tu. So Cik Imah akan tunjukkan lah tutorial buat baby nest bentuk kolam. Okay you all, dia punya pola tu senang je. Korang kena buat bentuk bulat je dulu. Bentuk bulat je pola dia ni. So Cik Imah tunjuk Okay. Cik Imah ambil lebar dia Cik Imah ambil 50 inci. Okey, 50 inci lebar, tinggi pun 50 inci. Sebab tu Cik Imah guna bidang kain bidang 60 lah. Kalau kain bidang 45 maybe tak cukup kan. So kita punya dalam ni kan, dalam ni okey, ni dalam dia. Kita buat anggaran dalam 30 inci. Lebar dan juga tinggi 30 inci. So bahagian tepi ni kita boleh buat dalam 10 inci lah. Yang ni 10 inci. Yang ni ni 10 inci. Yang ni pun samalah 10 inci. Cuma dalam 10 inci ni nanti kita akan bahagikan dengan bahagi 3. Bahagi 3. 1 2 3 bahagian kita akan bahagikan dia. Maksudnya yang ni untuk ni lah kan, dia punya tembok lah. Ibarat macam ni lah. Yang ni kolam, yang ni tembok dia. So yang ni ialah tali untuk kita pasang tali untuk cerut dia. So yang ni untuk render. Kalau korang nak buat macam tu lah. Kalau korang nak buat render. Kalau korang tak nak buat render, korang boleh bahagi satu. Yang ni kita bahagi 3 kan. Kalau korang tak nak buat render, korang nak buat apa ni, render asing. Okey, Cik Imah nak buat render asing, tapi Cik Imah cuma tunjuk lah kan, cara dia, step dia. Okey, kalau korang nak buat, tak nak buat render asing, ataupun tak nak beli render yang dah siap kat kedai kan, korang boleh bahagi dengan 3. Maksudnya satu tembok, satu tali, satu render. Kalau korang nak beli render asing, render ready made render yang dah siap kat kedai tu kan, macam-macam jenis kan, korang boleh bahagi 2 saja. Maksudnya tembok satu, kita buat tali saja. Yang ni tak payah. Macam ni. Yang render ni tak perlu. Kita buat tembok dengan tali sahaja. Jadi kita pasang bahagian render ni, kita pasang render yang dah siap. Ataupun macam Cik Imah kali ni, Cik Imah nak buat render sendiri. Cik Imah nak buat render double. Jadi nampak eksklusif lah, nampak lebih menarik. Jadi Cik Imah tak perlu dah nak buat render yang ni. Cik Imah akan tambah render dekat sini. Jadi Cik Imah bagi 2 je, satu tembok, satu tali. Yang ni bahagian nanti Cik Imah cantum lah. Cik Imah akan buat render sendiri. Render sendiri Cik Imah buat double nanti. So Cik Imah akan tunjuklah tutorial macam mana kita nak potong dia. Ni maksud dia. Maksud dia kita buat kolam, lepas tu kita bahagi tengah-tengah ni kolam dia. Yang kat sini tembok, yang kat sini tali, yang kat sini buat render kalau tak nak beli. Kalau nak buat sendiri pun tak perlu dah yang ni. Jadi kita bahagi 2 je. Render dengan tali sahaja. Dekat sini kita boleh tambah render. Macam tu je.
Kalau yang macam orang jual tu dia maybe lah dia nak jimat kan. Dia tak ada tambah render apa-apa. Jadi dia buat yang macam ni. 1, 2, 3. Kalau kita nak buat lagi cantik, kita boleh tambah 1, 2 saja. Render kita buat sendiri asing. Okey, faham tak? Okey, Cik Imah ajar cara nak potong pula. Okey, kita nak potong kain. So, Cik Imah guna bidang 60. So, korang boleh potong lah. Macam Cik Imah cakap tadi 50 inci kan. So, korang boleh lah potong dalam 54 ke kan. Potong dia dapatkan macam ni 54 lebar dia. So, korang lipat 4 Korang lipat 4. Lipat 4. So, lipat 4. So you all, kalau korang rasa takut nak potong kain, korang boleh ambil surat khabar ke, kertas minyak ke. Korang boleh buat pola dia dulu. Kalau takut nak potong kain kan, takut tersilap. Jadi korang boleh buat pola pada surat khabar dulu. Nak besar mana bentuk bulat awak yang awak nak lah. Yang you all nak ni. So Cik Imah dah lipat 4 ni. Cik Imah letak atas meja. Okey, nampak Cik Imah letak atas meja kan. Macam Cik Imah cakap tadi lah. Berapa Cik Imah buat? 50 inci kan. Jadi kita ambil 25 lah. Sini nampak ni 25 saja. Sini pun 25. Masing-masing kita buat 25 lah. So yang ni pun 25. So kita buat bentuk bulat lah. Macam kita nak potongan donat. Kita potongan donat kan macam ni. Kita buat bentuk bulat. Jadi you all ambil lah 25 ni. So bila korang dah tanda macam ni masing-masing, so bolehlah garis dengan pembaris ni, jadikan dia bentuk bulat. Okey, yang ni kan dia dah termasuk dengan basi lah. Cik Imah buat ni dah termasuk dengan basi dia sekali. Okey, you all nampak kan? Sini ke sini 25. Sini ke sini 25. Sini ke situ 25, 25. Jadi potongan bulat nanti kita akan jadi bentuk bulat lah. So kita perlu potong lah. So kalau kita nak potong lebih sikit pun tak apa. Cik Imah potong lebih sikit lah. Kok-kok lah. Kecil kan. Kita potong lah lebih seinci. Jadi 26. Tak apa ya. Tak ada masalah. Nak besar lagi pun tak apa. Nak kecil lagi pun tak apa. Atas korang. Atas minat korang. Korang nak buat besar mana. Benda ni tak ada masalah ya. Cuma jangan kecil sangat sampai baby tak boleh masuk. Kalau untuk kucing tu tak apa buat kecil. Okey. Kita dah settle dah buat bentuk bulat ni. Okey you all. Untuk kain Minky Dot pun sama juga. Kita lipat 4 kan. Dan kita letaklah yang kita dah potong kain apa ni. Kain cotton tadi kita dah potong bentuk bulat tu kan. So kita letak ia atas dia. Tekap ia atas dia dan kita gunting ikut bentuk tu. Sebab dia depan kain Minky Dot, belakang kain cotton kan. Jadi kita buat dua keping. Satu cotton, satu Minky Dot. Jadi kita potonglah ikut acuan ni. Okey you all, untuk kain cotton ni kan, sebelum kita buka dia, Cik Imah sarankan you all gosok dulu. Sebab apa? Kita nak side, kita nak ambil side dia tepi ni. Sebab nanti kita akan conteng pada bahagian ni. Bahagian kain cotton. Sebab kain Minky Dot ni, sorry asing dulu. Cik Imah asing dulu. Cik Imah nak gosok kain ni. Cik Imah cakap kain Minky Dot ni tak boleh gosok. Nanti hilang dia punya dia punya bentuk dot tu ya. Tak boleh gosok. Tak boleh gosok langsung. Nasib baik Cik Imah dan tarik. Okey. Cik Imah nak gosok bahagian kain cotton saja. Kain cotton ni Cik Imah nak gosok untuk ambil dia punya side. Untuk dia punya side ni. Supaya senang kita nak buat kerja nanti. Sebab kita akan conteng pada bahagian kain cotton ni. Kita nak ambil side dia.
Jadi kita iron supaya nampak kan. Nampak dekat mana dia punya side tu. Okay you all, kita tanda pada bahagian luar sebab kita jahit pada bahagian luar. Bahagian dalam nanti kita akan sumbat fiber. Jadi you all nampak kan dia punya side ni kan. Side. Jadi Cik Imah cakap dia punya kolam ni lebar dia 30 inci kan. Jadi 30 inci you all bagi 2 dapat 15 lah kan. Sini ke sini 15. So nampak ni Cik Imah gunakan kapur ni WIP So kalau kapur WIP ni dia mudah hilang. Kalau you all pakai kapur yang murah tu kan susah nak hilang. Jadi kita guna kapur WIP. So kita tanda lah. Kita tanda bentuk bulat. Keliling. Keliling. Tengok meja Cik Imah pun tak muat sebab terlalu besar. So kita akan dapat lah. Okey. Yang ni bentuk kolam dia. Lebar dia 30 inci. Tinggi pun 30 inci. So untuk dia punya tembok pula 8 inci ya. Okey, you all nampak ni. Sini ke sini Cik Imah buat 8 inci. So sama juga. Kita tanda keliling dia. Kita tanda keliling dia. Macam Cik Imah cakap. Okey, kalau kita nak buat. Okey, Cik Imah bagi 2 je ya. Okey, tembok 1. Tali 1. So bahagian render nanti Cik Imah sambung asing dekat dalam, dekat tepi ni. Kalau you all nak beli ready made punya render ke kan, nak bulu ayam ke kan, render-render ke, you all boleh letak kat tepi ni nanti. Kalau tak nak simple je, jadi kita bahagi 3. Tembok 1, tali 1 kat sini, render 1 kat sini. Okey, tali besar ni contoh kita bagi 2 lah. Okey, tali 1, render 1. You all pusing lah, tanda terus. Kalau rasa nak beli asing, kita buat 1 je. Jadi tali je kat sini. Jadi besar sikit lah ni. Besar sikit lah, basis setengah inci. Jadi besar sikit lah untuk bahagian tali ni. Tak apalah Cik Imah buat besar sikit. Sebab senang nak masuk tali kan. Senang nanti nak masuk tali. Kalau nak kecilkan lagi pun boleh. Nak kecilkan lagi boleh potong. Potong lagi kat sini. Keliling lah. Cik Imah rasa nak potong pun boleh. Tak nak potong. Kalau tak nak potong besar sikit lah dia punya tali ni. Nampak ni lebar dia. Dia tali pun tak lawa juga, besar sangat. Dalam 1,5 inci okey. Jadi 2 inci je sini ke sini. Sebabnya tadi Cik Imah potong lebih kan, 26 kan. Sepatutnya Cik Imah potong 25 je. Tak apalah Cik Imah potong kejap sebab Cik Imah nak buat render asing. Kalau nak buat render render macam ni, tak nak tambah apa-apa tambahan, you all boleh buat ni 26 lah kan. Sebabnya kita bagi 3. Nampak? 1 tembok, 1 tali, 1 render. Kalau kita nak buat render asing, eloknya kita kecilkan sikit pada bahagian ni. Jadi tembok 1, tali 1. Macam tu. Jadi render ni kita ambil render asing. Macam tu. Jadi besar ni lah. Okey, Cik Imah nak potong dulu. Nanti Cik Imah ajar lagi. Okey, nampak ni disebabkan Cik Imah nak buat render asing. Jadi Cik Imah potong je lah yang ni. Yang kita ambil tadi sampai 26 kan. Lebih sikit tadi kan. So 25 cukup. Kalau korang nak buat tak nak buat render asing, nak pakai kain ni je, so boleh buat, tak payah buang dah. Okey, ni Cik Imah potong balik. Bagi kecil sikit sebabnya besar sangat dia punya tali tu tak cantik ya nanti. Okey. So you all, Cik Imah dah betulkan dah. Jadi kecil je lah. 2 inci cukup lah. So you all, lepas tu kita perlu tanda tau. Kita nak tanda apa lagi? Okey, yang ni pola dia kan. Kita akan tanda pada bahagian tembok ni. Kita akan garis. Okey, sini. Sini. Nampak ni. Kita akan garis macam ni. Kita nak buat bentuk dia punya ni. Kita akan tanda terus. Macam ni. Nampak? Okey. Kita akan tanda ya. Lurus ya. Kita akan tanda. Sama juga pada bahagian kain ni kita akan tanda lah dengan kapur. Okey you all. Kalau korang tak nak conteng, macam yang garis-garis dekat tembok tu, korang boleh guna iron ya. Guna iron ni lebih mudah. So you all nampak side dia macam ni. Okey. Side dia macam ni. Lepas tu kita lipat macam ni. Yang ni kita bahagi 3. Kita lipat macam ni. Kita lipat macam ni. Kita bahagi dengan 3. So kita lipat dah siap-siap macam ni.
Okey, kita lipat macam ni. Bagi sama lah. Bagi sama. Bagi sama macam ni. Kita lipat bahagi 3. Dan kita iron. Kita lipat ni. Kita bahagi dengan 3. Dan kita iron untuk dapatkan side dia. Jadi kita tak perlulah conteng sangat kita punya kain kita tu. Taklah comot kan. Kita iron. Nampak bentuk aiskrim. Bentuk kon. Bentuk aiskrim So kita nampak bekas dia. Kan. So jadi kita tak perlulah conteng dah. Kita guna iron sahaja. Senang kita nak jahit nanti. Kita jahit ikut side ni. Side yang kita iron tu lah. Okey, Cik Ima akan tunjuk pula macam mana nak jahit dia. Nak jahit. Okey you all, untuk start jahit baby nest ni, kita kena lekatkan Okey. Ni bahagian luar cotton, ni bahagian luar minky dot. Kita kapit dua macam ni. So kita letak jarum keliling dia supaya dia tak lari lah masa kita jahit ni. Kita letak keliling. Dekat tepi ni pun, tepi bulatan ni, tepi kolam ni pun kita lekat juga dengan jarum supaya dia tak lari. Okey, kita nak start jahit, kita start daripada mana? Okey, Cik Imah tunjuk Kita start jahit ni daripada bentuk kolam ni. Okey, kita start jahit dari sini. Okey, dari sini kita pusing kita jahit yang kolam ni dulu. Okey, kita jahit. So kita tinggalkan ruang sedikit untuk kita masukkan fiber ke dalam. Kita tinggalkan ruang sedikit lah. Okey, dekat sini ruang dia kan. Okey, dekat sini ruang. Lepas tu kita jahit terus yang ni. Yang Cik Imah iron tadi. Okey, kita jahit sini sampai sini. Sini sampai sini. Kan kita tanda yang kita punya bentuk ni. You all tak perlu jahit lagi. Kita jahit kita punya tanda ni dulu. Sini sampai sini. Sampai yang dekat sini. Keliling sini sampai sini. Sini sampai sini. Bila kita dah jahit semua ni, yang hijau-hijau ni, kita masukkan fiber ke dalam. Okey, kita masukkan fiber ke dalam ni. Kita masukkan fiber ke dalam ni. Lepas tu kita tutup. Dah masuk fiber dalam ni. Okey, mampat banyak mana? Lepas tu kita tutup lah. Kita tutup. Kita tutup. Okey, siap. Okey you all, sebelum you all jahit kolam tu, korang nampak ni kan? Ni, korang kena jahit setapak dulu. Klim dia setapak dulu. Okey, klim ke dalam setapak dulu bahagian cotton dan juga minky dot ni. Keliling dua-dua. Belah sini jahit setapak, klim ke dalam, keliling. Belah sini pun jahit setapak masuk dalam ni, keliling. Supaya apa? Supaya senang kerja kita nanti. Bila kita dah jahit keliling masing-masing setapak, nampak ni macam ni. You all boleh ambil jarum. Ambil jarum ni. You all letak kepit dia keliling. Bagi dia sama. Lepas tu letak jarum supaya mudah kita nak buat kerja. Sebab kita nak buat baby nest ni agak rumit sedikit. Kalau kita, contohnya lah kan, kalau kita tak letak jarum, nanti dia lari, susah. Jadi kita kena buka, kena buat banyak kali. Jadi kita kena hati-hatilah. Jadi kita jahit dulu klim ni. Lepas tu kita letak jarum keliling. Tak apa, banyak jarum pun tak apa. Janji dia cantik nanti. Lepas tu kan yang dekat kolam ni pun kita ada letak jarum juga supaya dia tak lari. Baru kita akan jahit kolam dia. Jahit kolam dia, tinggalkan ruang sedikit. Lepas tu jahit dia punya tembok tu, garis-garis. Okey, Cik Ima dah jahit dah kolam dia. Lepas tu dah jahit dah kan. Korang nampak tak? Nampak. Okey, nampak kan? Cik Ima dah jahit dah. Okey. Nampak? Kita punya ni bapok besarnya. Okey, yang bulat tu kolam. Lepas tu jahit tembok dia. Tinggalkan sedikit ruang. Lepas tu kita jahit kan dekat sini, dekat sini. So kita tak perlu jahit apa ni? Tak perlu jahit habis. Nampak?
Cik Ima jahit sampai sini je. Nampak? Sini sampai situ. Sampai sini je. Ni. Kat sini nanti kita sumbat fiber tu sambil kita jahit matikan. So sekarang ni Cik Ima nak sumbat fiber dekat dalam kolam. Okey, fiber yang Cik Ima dah cari-cari ni, Cik Ima akan sumbat dekat kolam dia ni. Sumbat dalam kolam, lepas tu kita matikan. Lepas tu kita sumbat pula dekat tembok-tembok dia. Dah sumbat, kita jahit matikan. Dah sumbat, kita jahit matikan keliling. Sampai siap. Okay you all, kolam dah siap. Lepas tu tembok pun dah jahit. Ni Cik Ima sumbat dulu Cik Ima sumbat keliling tembok ni. Keliling ni Cik Ima sumbat dulu. Lepas tu Cik Ima letak jarum. Cik Ima letak jarum, nampak ni. Cik Ima letak jarum keliling dia. Lepas tu okey, Cik Ima tunjuk Cik Ima letak keliling dia jarum supaya dia lekat. Nanti Cik Ima tinggal jahit je dekat bahagian yang kita tanda ni kan. Nanti kita matikan. Kita matikan dekat sini. You all boleh letak melintang untuk bahagian tepi. Bahagian sini kita letak menegak. Supaya senang. Benda ni memang leceh sikit lah. Kita kena buat sambil santai. Sebab benda ni leceh nak sumbat-sumbat fiber ni kan. Nanti kita jahit Kita dah sumbat semua keliling, kita letak jarum, baru kita jahit. Kena cermat lah buat kerja ni. Nanti tak sama, tak cantik. Nak kena buka, kena buat kerja 2-3 kali kan. Jadi kita buat cermat. Kita letak jarum, lepas tu kita jahit. Macam tu lah. So you all boleh nampak macam bentuk bunga. Macam bentuk bunga, macam bentuk kerang pun ada. So dekat bahagian ni, bahagian sinilah yang bahagian tali. Nanti kita sumbat tali. So dekat sini kita boleh jahit render. Lepas tu kita kepit dengan render. Ikut you all lah, nak beli render yang dah siap ke, nak buat render daripada kain cotton ni ke. Cik Ima nak buat render daripada kain cotton tu. Nanti kita jahit dulu kat sini. Kasih mati semua. Lepas tu jahit render. Kasih mati. Lepas tu kita sumbat tali dekat dalam ni. Lepas tu kita cerut. Barulah dia jadi bentuk kolam. Okay you all, tengok Cik Ima jahit bahagian matikan ni. So kita tak boleh lah sumbat fiber ni terlalu padat supaya senang kita nak jahit. Kita nak matikan dia ni senang. Kalau terlalu padat susah sikit. Okay. Kita jahit keliling lah. Samakan lah dia punya tepi ni. Samakan. Lepas tu masa jahit tu jangan sampai berlipat lah. Bahagian bawah ni. Kena sama Nanti tak cantik kalau berlipat. Kalau you all tengok memang susah sikit nak masuk dalam mesin ni. Sebab besar kan. Okay. Kita jahit lah keliling. Okay, yang ni Cik Ima nak jahit tali. Kalau korang nak mudah, korang boleh beli tali barut je dekat kedai. Kalau nak buat tali macam Cik Ima pun boleh. Nak jimat kan. So, Cik Ima ambil kain ni 3 inci lebar. Panjang dia ambil lah, panjang lah. Sebab kita nak masuk dalam tu. So, kita boleh lipat macam ni. Macam Cik Ima buat ni. Cik Ima lipat gini je. Cik Ima nak buat tali. Okay, sekejap. Kita matikan macam ni. Lepas tu lipat macam ni. Okay, kita buat tali Tali ni haruslah panjang So, kita boleh lipat macam ni. Dan jahit je sampai habis.
Okay. 4. So boleh jahit sampai habis lah. Okay you all, Cik Iman nak jahit render pula. Nampak ni, Cik Iman tukar tapak kedut. Tapak kedut ni kita tukar. Lepas tu kita adjust mata jahitan nombor 5 nombor 5. Yang mata jahitan paling besar. Supaya kita nak buat kedut dia senang. Kalau korang tak nak buat apa ni? Render ni nak beli yang dah siap boleh. Tak nak bubuh pun tak apa. Tapi buat yang macam yang Cik Iman ajar tu lah. Bahagi 3. Kolam 1, tali 1, render 1. Kalau tak nak buat render lah. Ataupun beli yang dah siap kan. Cik Iman buat render ni supaya dia nampak lebih eksklusif lah. Dia nampak lebih lebat. Dia punya kedut-kedut tu lebih lebat. Nampak ni Cik Iman jahit benang jahit tudung warna ni supaya lebih menarik lah. Okey, kita tinggal jahit dia akan jadi kedut sendiri lah. Jahit je. Dia akan jadi kedut macam ni. So, kalau tak cukup kedut tu, kita double lagi. Kita double lagi. Nanti dia jadi kedut lagi banyak. Okey, untuk jahit bahagian render, nampak ni, dia macam ni kan, dua macam ni kan. So, kita ambil dah render ni. Okey, yang ni kan, yang belah atas ni, kita letak. Okey, ni, macam ni kan, kita jahit belah sini. Belah sini, belah quarter ni. Yang ni kita tolak belakang. Okey, kita ambil render tadi. So, kita jahit dulu setapak jahit atas ni. Atas ni setapak. Okey. Kalau kita nak buat kedut banyak pun, kita boleh adjust kedut dia ni. Nak tambah kedut lagi banyak ke kan. Kita boleh adjust ya. Okey, kita jahitlah setapak keliling dahulu. Okey you all, tadi kita dah jahit setapak belah sini kan. Kita jahit macam ni. Setapak, lepas tu belah sini tadi kan. Okey, supaya jahitan kita kemas, kita kena jahit gitu macam ni. Lepas tu you all. Okey. Ni kan, kita kena tinggalkan sedikit ruang you all untuk kita masukkan tali. Kita dah jahit macam ni, setapak, nampak belakang ni. Lepas tu yang ni kita tindih atas dia. Barulah jahitan tu cantik. Kalau you all jahit kepit sekali, render ni, takut apa ni? Tak sama. Tak cantik. So, kita bolehlah jahit atas dia je terus. Macam ni. So, kita boleh tinggalkan apa ni? Ruang sedikit untuk tali. Untuk kita masukkan tali. Okey, kita dah jahit ni kan. So, sekarang kita nak tindih atas dia je. Kita letak dia bagi sama macam ni. Kan? Kita samakan. Lepas tu, kita tindih atas dia. Macam ni. Tak kisahlah. Janji dia kemas. Bagi dia sekata je you all. Bagi dia sekata macam ni. Lepas tu tindih je atas dia. So, nampak ni. Yang belakang, ikutlah dia nak jatuh ke apa, tak kisah. Yang penting yang ni lawa.
Nanti kat sini kita tinggal ruang sedikit kat sini untuk kita masukkan tali. Okey, kita buat lubang sikit kat sini. Nanti kita boleh masukkan tali dan juga cerutlah tali tu. Baru dia jadi bentuk yang cantik lah. Okey, sekarang ni Cik Iman nak jahit bagi habis dulu. Ni Cik Iman nak lekatkan render ni dulu. Okay, kain ni agak keras kan, jadi render dia tak berapa nak berkedut sangat. Sebab kain dia keras. You all boleh beli render yang dah siap tu. Yang cantik-cantik kan. Boleh bubuh lah. Cik Imah malas lah. Cik Imah nak letak render biasa je. Sebab Cik Imah nak combine sama dengan bantal golek, bantal render. Cik Imah nak buat render macam ni. Tu yang Cik Imah buat sendiri tu. Kalau korang nak mudah kerja, boleh bubuh. Tak bubuh render pun tak apa. You all boleh buat apa ni? Tiga apa ni? Bahagi dengan 3 lah. Yang Cik Imah ajar tu. Jadi render pakai render kain ni. Asal ni. Bila kita cerut dia akan jadi render. Okey. Okey you all. Baby nest kita dah pun siap nampak ni. Okey, dia mula-mula macam ni kan. Dia agak lepek kan. Lepas tu bila dah masuk tali, kita boleh cerut dia. Bila kita cerut dia, barulah bentuk dia cantik macam kolam macam tu. So Cik Imah cerut kejap nak tunjuk hasil dia dekat you all. Okey. Cik Imah dah cerut. Okey, tali ni kita boleh ikat lah. Bila dah cerut, kita boleh ikat tali ni. Okey, ikat ribbon macam ni. So you all nampak? Cantik tak? Kita punya baby nest. So you all kalau rajin lagi, yang dekat sini you all boleh jahit dengan jahit tangan lah untuk buat bentuk apa ni? Macam tu, tanam. Kalau rajin lah. Macam ni kosong pun okey dah. Nampak apa ni? Gebu. So you all, episod yang ni kita buat baby nest. Untuk akan datang Cik Imah akan tunjuk macam mana kita nak buat bantal crown. Bantal bentuk mahkota. Nak buat bentuk lain pun boleh. Nanti Cik Imah tunjuk macam mana nak buat. Kita nak buat bantal render. Lepas tu kita nak buat bantal golek. So you all, yang belum subscribe tu boleh tekan subscribe, okay? Okay, ni baby nest kita. Sangatlah cantik ya you all. Okay, selamat mencuba.